Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul izam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai ataupun alpa terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Biasanya mereka itu ditangguhkan balasan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pada satu hari dan mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, setiap daripada umatku semuanya masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Kan? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, yang mati semua yang mati jatuh puasa kita, pengurusi kita di masjid dunia jatuh puasa surau, dan kabilah kita, seluruhnya sidang muslimin yang hadir pada subuh pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ta'ala kita dapat bersama untuk kita sambung kitab kita soal jawab agama. Tapi sebelum itu kita masuk satu hadis dalam kitab hadis peristiwa akhir zaman ini, di mana satu hadis terima daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, khamsun izab tulitum bihinna wa auzubillah an tudrikuhunna. Khamsun izab tulitum bihinna wa auzubillah an tudrikuhunna. Lam tazhurul fahsyah fi qaumin qatu hatta yu'linu biha illa fasya fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim
allazina madaw fi aslafihimul ladzina madaw walam yankusul mikyan wal mizan illa ukhizu bisinin wasyiddatil mu'nati wajawri syutan alaihim walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qitra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru walaula al-bahaim lam yumtaru walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim walam lam tamkum wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma azarallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum rawahu Ibnu Majah. Dia terima daripada Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini terima daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi berhadap ataupun menghadap, berhadap Rasulullah kepada kami, mana Rasulullah menghadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang muhajirin, amsun 5, iza batulitum bihinna wa a'udzubillahi an tudrikuhunna. Apabila baik, wahai kaum muslimin muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengan dia, maksudnya kamu tidak mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi kepada kamu pada hari itu. Hamsun iza batulitum bihinna wa a'udzubillahi an tudrikuhunna. Wahai golongan muhajirin, 5 perkara. Apabila dibala kepada kamu 5 perkara tadi, maksudnya kamu telah mengerjakannya, kamu telah melakukan 5 perkara tadi lah. Wa a'udzubillahi an tudrikuhunna, aku berlindung dengan Allah Ta'ala bahawa kamu akan mendapat perkara tersebut. Maknanya kamu akan dikenakan pada 5 perkara lah. Mana kalau kamu buat 5 tu, kamu akan ditimpa dengan 5 perkara. Maksudnya lah, kalau kamu buat 5 tu, Allah Ta'ala akan kenakan 5 perkara ni. Jadi apa dia tuan-tuan? Lam tuzhirul fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasya fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslabihim allazina madaw. Maksudnya apa? Tiada zahir, tiada nampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Tiada zahir ataupun tiada nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, illa kecuali illa fasya fihimut ta'un, kecuali mereka akan ditimpa oleh penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka. Kemudian wal auja allati lam takun madat fi aslabihim alhimul almadat. Dan mereka akan ditimpa oleh penyakit-penyakit yang belum pernah ditimpa akan umat-umat yang terdahulu. Mereka ditimpa oleh penyakit yang mana penyakit itu tak pernah pun ditimpa umat-umat yang terdahulu. Kemudian walam yankusul mikyan wal mizan illa ukhizu bisinin wa syiddatil mu'nah wa jawril sultan alaihim. Dan tiada mereka menggunakan sukatan ataupun timbangan kecuali mereka akan dibala dengan kemarau yang panjang dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Wa jawril sultan alaihim,
dan kezaliman yang berlaku di kalangan sultan mereka. Yang kedua ni, kalau seandainya mereka itu mengurangkan sukatan dan timbangan di dalam jual belilah, dalam bab jual beli, berurusan niaga, muamalat sebagainya, illa ukhizu bisinin, kecuali mereka akan ditimpa dengan kemarau yang panjang. Kemudian dan susah cari rezeki, wasyidatul mu'nah, susah cari rezeki, sempit rezeki, wajau dari sultan, kemudian mereka dikuasai pulih oleh raja-raja yang zalim. Kemudian yang ketiga, walam yamni'u zakatul amwalihim illa muni'ul kitra minas sama' walaula al-bahim lam yumtaru. Dan tiada mereka itu menegakkan daripada membayar zakat kecuali akan ditimpa kepada mereka itu, maknanya air hujan daripada langit. Illa muni'ul kitra, kecuali tertegah akan hujan daripada langit. Macam kemarau jugalah, kecuali tertegah kepada mereka itu hujan daripada langit. Jikalau tiada segala binatang, walaula al-bahim lam yumtaru, kalau bukan kerana binatang-binatang ni, nescaya mereka tidak akan ditimpakan hujan. Kalau sebabkan tak ada binatang, nescaya hujan pun tak turun. Tapi disebabkan oleh ada binatang ni, yang mana binatang-binatang memerlukan kepada air, kan, serangga-serangga ke apa, mana ada makhluk-makhluk lain dah yang memerlukan pada air, maka akhirnya hujan pun turunlah macam tu, dengan belas ihsan daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, walam yanqusul ahdillah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Dan tiada mereka itu meruntuhkan akan janji, mana memungkirkan janji Allah Ta'ala dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menguasai atas mereka itu musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada pada tangan mereka. Fa'akhadhu ba'du ma fi aidihim, lalu musuh-musuh tadi merampas harta-harta mereka. Walam yanqudul ahdillah wa ahda rasulihi, dan tiada mereka itu melanggar ataupun mungkir janji dengan Allah Ta'ala dan mungkir janji dengan Rasul, kecuali sallallahu alaihim, kecuali Allah Ta'ala menguasai atas mereka itu musuh. Mana musuh akan menguasaikan diri mereka, kan? Fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim, lalu mereka itu merampas harta-harta mereka lah. Golongan-golongan yang beriman tadi, yang mana mereka itu melanggar janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tiada melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergantung dalam Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah Ta'ala akan menjadikannya peperangan di kalangan mereka sendiri. Akan berlaku peperangan di kalangan mereka sendiri. Hadis ni riwayat daripada Ibnu Majah. Jadi apa keterangan daripada ini, tuan-tuan? Hadis ini di atas menerangkan pertama, penyakit taun dan penyakit AIDS adalah berpunca daripada banyak berlaku perzinaan. Dia bukan AIDS sajalah, penyakit sifilis, penyakit kulit lah. Penyakit kulit ni dia timbul atau berpunca daripada perkara-perkara perzinaan, perkara-perkara keji dan sebagainya, malahan boleh juga mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit taun ataupun AIDS, sifilis dan sebagainya adalah berpunca daripada banyak berlakunya perzinaan. Perzinaan bebas dilakukan. Yang kedua, kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pemimpin adalah berpunca daripada rakyat yang mengurangkan sukatan dan juga timbangan. Kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pemimpin adalah berpunca daripada rakyat yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Ini sukatan timbangan ni biasa dalam bab jual beli lah, perniagaan. Maknanya
timbangan tu kadang-kadang dia adjust sama ada dekat mesin tu kan. Kan mesin tu kan ada adjust kan, mesin tu. Tu sebabnya mesin-mesin ni pun mestilah orang kata sentiasa dipantau. Mana KDN apa tu? KDMKK kan. Jadi orang ni dia pihak berkuasa kena memantau lah mesin-mesin tu. Kadang orang berniaga ni tak tahu, kadang dia adjust dalam tu tak tahu kan. Kita nampak okey je, nampak lahiriatnya nampak okey mesin tu, tapi sebenarnya dalam tu dah di adjust. Kenapa? Kerana nak mendapat keuntungan daripada perniagaan. Tapi Allah Ta'ala tahulah apa yang kamu buat. Malaysia kadang tak nampak, tak tahu. Jadi Allah Ta'ala je tahu. Kemudian yang ketiga, kemarau panjang adalah berpunca daripada tidak mengeluarkan zakat. Kerana zakat ni wajib setahun sekali. Cukup haul dia, cukup nisab, maka wajib dah dikeluarkan zakat. Sesiapa yang tidak bayar zakat, besok akhirat besok zakat tersebut akan datang pada dia untuk menuntut kenapa ianya tidak dikeluarkan. So kalau kambing, kami akan datang, kami akan memijak-mijak dia, kami akan menanduk dia, kenapa dia tak bayar zakat waktu dia dahulu. Sedangkan Allah Ta'ala telah mewajibkan mengeluarkan zakat. Bukannya banyak pun nak mengeluarkan zakat, tak banyak, sikit je. Itu pun dia tak nak keluarkan. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh orang kaum muslimin, seperti hilangnya tanah Palestin daripada tanah kaum muslimin, adalah berpunca daripada mereka mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya segi pengamalan Islam tu kurang. Kadang ada juga, kadang-kadang disebabkan oleh orang kata kelicikan pihak musuh. Musuh pun dia licik juga. Orang Islam pun kadang dia tak beramal. Kenapa tanah Palestin terjatuh? Salah satu dia kalau pemimpin Islam sendirilah. Asalnya tanah Palestin itu di bawah kerajaan Ottomaniyah, di bawah kerajaan Ottomaniyah Turki masa tu. Kerajaan Ottomaniyah masa tu besar, luas. Termasuklah Palestin sendiri itu tanah jajahan daripada kerajaan Ottomaniyah. Tapi sebabkan oleh orang kata adanya penyelewengan di kalangan pemimpin sendiri, akhirnya orang kata pakatan daripada Rusia, Amerika, British dan sebagainya. Jadi mereka perang lawan dengan kerajaan Osmaniyah ni. Akhirnya kerajaan Osmaniyah jatuh. Bila kerajaan Osmaniyah jatuh, maka semua tanah-tanah jajahan Osmaniyah semuanya dibagi-bagikan. Rusia ambil kawasan sini, kan, British ambil kawasan sini, Amerika ambil kawasan sini, dan Palestin itu jatuh pada kerajaan British. Setelah kerajaan Osmaniyah jatuh, kerajaan British ambil tanah Palestin. Kemudian dalam peperangan sebelum itu, peperangan melawan kerajaan Osmaniyah tadi, orang-orang Yahudi pun terlibat. Orang Yahudi terlibat menyokong ataupun menjadi salah tentera-tentera kepada kerajaan British. Jadi bila mereka dah menang, jadi orang Yahudi minta dia punya dibalaslah jasa mereka. Minta jasa mereka dibalas. Dan berlakulah akta deklarasi Balfour. Dalam deklarasi Balfour itu mereka kata bahawa mereka nak serahkan tanah Palestin itu kepada Yahudi. Jadi mereka menuntut supaya diadakan satu tanah air orang-orang Yahudi. Satu negara orang Yahudi mereka minta. Mana orang yang minta lah pada British. Akhirnya British declare bahawa kerajaan tanah Palestin itu akan diberikan kepada orang Yahudi. Bila orang Yahudi tahu bahawa tanah Palestin akan datang pada mereka, dapat pada mereka, jadi mereka pun mulalah berpindah secara beransur-ansur, pindah ke Palestin. Dan lama kelamaan semakin ramai orang Yahudi Palestin, dan orang Palestin akhirnya tendang keluar, tendang kan, sikit-sikit lah, sehinggalah sekarang lah. Macam itulah. Jadi hasil daripada perjanjian deklarasi Balfour itulah
Daripada situlah mereka menuntut tanah Palestin itu supaya tanah Palestin itu dikuasai oleh mereka sendiri. Itu salah satu sebab lah. Salah satu sebabnya ialah pemimpin Islam sendirilah. Orang Arab sendiri pun bertelagah, berbalah-balah sama dia. Jadi mereka tak sepakat untuk menentang British ini. Mereka tak sepakat menentang Yahudi. Jadi akhirnya itulah apa yang terjadi sampai sekarang. Baik. Kemudian yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada meninggalkan hukum-hukum Allah Ta'ala dan tidak mahu menjadikan Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Okey. So maknanya tuan-tuan, so ada 5 perkara lah. 5 perkara yang hasil daripada buat 5 perkara tadi akan timbul 5 perkara yang lain. Buat 5, langgar 5, maka Allah Ta'ala timpakan 5 perkara. Pertama tadi apa? Tidak zahir perzinaan kan secara terus terang, kecuali Allah Ta'ala akan timpa mereka penyakit taun ataupun bukan taun je lah, apa-apa saja penyakit kan, kerosakan dan sebagainya dalam hukum Allah Ta'ala ini hasil daripada perbuatan mereka melakukan perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri perbuatan zina, kerana zina adalah satu perbuatan yang keji dan juga seburuk jalan. Hasil daripada perzinaan kan akan lahirnya anak tidak sah taraf, akan lahirnya orang kata buang anak kan, akan lahirnya pergaduhan perbalahan keluarga lelaki akan keluarga perempuan akan bergaduh, betul tak? Kemudian apa lagi tuan-tuan? Akan mengundangnya penyakit, akan mengundangnya balak, bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada perzinaan kan. Tuan-tuan lihatlah macam mana. Ada satu kota di Itali itu namanya kota Pompei. Ingat tak? Kota Pompei ni yang terdapat di Itali. Saya tak ingat tahun berapa, di mana kota ini adalah satu kota yang mana di dalam tu bebas buat perzinaan. Di dalam itu bebas buat perzinaan kan. Dia macam sarang lah tu, sarang persundalan, pelacuran. Jadi kalau sesiapa nak buat benda yang tak elok ni pilih situ. Macam tu. Semua ada kat situ. Segala perempuan cantik, perempuan lawa semua ada kan. Lelaki mana homoseksual pun ada, lelaki dengan lelaki semua ada. Bebas kan. Maknanya kota perzinaan. Bertahun-tahun kota itu orang kata orang berzina bebas ke situ. Kalau buat dialog semua di sana lah. Jadi akhirnya berlakulah gempa bumi yang dahsyat, letupan gunung berapi. Lihatlah kalau tuan-tuan tengok dalam TV pun ada kan, dalam movie tajuknya Pompei, kota Pompei, Pompei Pompei, okey, kota Pompei. Tengoklah situ filem dia. Tu filem dah. Tapi hakikat dia yang sebaliknya itu lagi teruk pada tu. Kota tu sekarang ni jadi kota, dia punya kesan-kesan kota tu masih ada lagi. Dia dah jadi macam tempat lawat untuk orang kata orang daripada luar negara melawatlah kota tersebut. Masih ada kota runtuhan dia masih ada lagi. Tapi tak samalah seperti runtuhan dia waktu mula-mula dulu. Ketika berlaku letupan gunung Merapi tu kan, jadi dia punya kota tu tenggelam disebabkan oleh debu, terlampau banyak debu. Akhirnya beberapa tahun kemudian baru orang jumpa balik kota tersebut. Maka digali semua, jadi dah bersihlah kota tu. Tapi dia punya kesan-kesan bangunan tu, tiang dinding-dinding bangunan tu masih ada lagi. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube, type je. Kan? Dia orang buat penggambaran kat kota tu, kan? Mana setiap bilik dalam kota tu mereka terokai buat video, gambar, tengok kan apa yang dapat dalam. Tapi orang tak ada lagi lah, kan? Tapi hanya tinggalan bekas kawasan luas besar kawasan dia. Itu kesan daripada perzinaan. Letupan gunung berapi yang dahsyat meruntuhkan kota itu dan menenggelamkan kota, tertimbus kota itu, habis semua orang mati. Orang yang mati itu kan dalam keadaan berpelukan, dalam suasana dalam berzina lah, dia tak elok, dalam ketakutan dan sebagainya.
Kerana berlaku tu, benda tu tiba-tiba saja berlaku, gempa bumi yang dahsyat dan letusan gunung berapi, dan tidak ada seorang pun yang selamat daripada kawasan itu. Tak ada seorang pun yang selamat, semua habis mati. Saya tak tahu anggaran berapa ribu, tapi ramailah yang mati di kota tersebut. Masya Allah, tuan. Betul juga yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, tuan ingat kan? Mana lelaki mendatangi lelaki, lelaki berzina, buat benda tak elok dengan lelaki. Jadi Allah Ta'ala kan kata hancurkan kota tersebut dengan didatangkan malaikat yang mengangkat kota itu ke langit, ke atas udara, dan dicampakkan semula ke tanah kota itu, dan dilontar dengan hujan batu daripada langit. Dilontar hujan batu dari langit. Itulah kota Sodom kan, kota Nabi Lut. Nabi Lut tak ada lagi lah. Nabi Lut dah lari dah kan, meninggalkan kawasan tersebut. Tapi isteri dia termasuk antara orang yang berpakat dengan orang-orang yang disimpa oleh bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham kan tuan? Okay. Jadi kita kena ambil peringatan lah tersebut. Jangan besok berlaku kat tempat kita pula. Sebab je kalau ada benda-benda yang tak elok kan, naklah kita buat laporan lah. Ada perzinaan kan, ada contohnya laki-laki perempuan kan berkhalwat. Lelaki perempuan berkhalwat, kita tahu kan, lelaki ni ada bini dia, perempuan ni ada suami dia. Kita tahu dia berkhalwat dalam rumah. Kita tahu benda tersebut, kita kena buat laporan lah. Takut nanti kita akan ditimpa bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita membiarkan perkara-perkara tersebut. Apalagi kalau ada sarang pelacuran ke, memang kita kena buat laporan lah. Buat aduan pihak berkuasa supaya segera diambil tindakan. Tugas kita juga tu kan. Kemudian, dan tidak mereka mengurangkan sukatan kecuali dibalakan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada pemimpin. Kemudian tidak menahan mengeluarkan zakat kecuali Allah Ta'ala menahan turun air hujan daripada langit. Kalau bukan kerana binatang yang hidup melata di bumi ini, air hujan pun tak turun. Itu sebabnya kita kena berterima kasih dengan binatang juga kan. Walaupun binatang ni ada binatang yang tak boleh kita makan, ada binatang yang boleh kita makan, halal kita makan dan sebagainya sebab kita sembelih. Tapi walaupun itu hakikatnya binatang pun perlu makan minum juga, tak? Jadi Allah Ta'ala turunkan air hujan juga, walaupun ada juga orang-orang buat dosa dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak mereka mungkir janji Allah Ta'ala dan Rasul kecuali Allah Ta'ala akan menguasai mereka itu oleh musuh atas diri mereka. Mana musuh akan menguasai mereka, musuh tak takut lagi pada mereka. Kenapa? Kerana mereka sendiri mungkir janji terhadap janji Allah Ta'ala dan junjur janjinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, apabila pemimpin-pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala yang tergantung, yang disebut dalam Quran, dan tidak mau menjadikannya sebagai pilihan utama, jadi maka saat itu Allah Ta'ala akan menjadikan peperangan berlaku di kalangan mereka sendiri. Mana umat Islam akan perang, umat Islam akan bergaduh, umat Islam akan berbalas sebagainya. Kenapa? Kerana hukum Allah Ta'ala tidak lagi mahu dilaksanakan. Itu saja perbincangan pada hadis ini. Kalau nak bahas ni memang panjang lah tu. InsyaAllah. So kita masuk kitab soal jawab tu. Soal jawab nombor apa? Surat 25. Dah sudah. Soalan 39. Okey, kita lihat soalan 39. Tuan, adakah berdosa sekiranya bermain dalam fikiran kita berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya kita memikirkan tentang zat Allah seperti Allah Ta'ala dicipta. Seperti bagaimana Allah Ta'ala dicipta. Apa yang perlu saya buat?
apa yang perlu saya buat? Jawapannya, selama mana seorang tidak menggunakan kata-kata atau beramal dengan lintasan hati yang datang mengganggu fikirannya, maka ia tidak berdosa dan tidak ada mikira. Selama mana seorang itu tidak menggunakan kata-kata atau beramal dengan lintasan hatinya yang datang mengganggu fikirannya, maka dia tidak berdosa dan tidak ada mikira. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan umatku setiap apa yang dibicarakan dalam hatinya selama mereka tidak melakukannya atau berkata-kata tentangnya. Jadi berkenaan dengan zat Allah Ta'ala ini, kan kita tak tahulah macam mana zat Allah. Itu sebabnya ada Nabi pun menyebut dalam satu hadis yang lain, dia kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang benda-benda yang Allah Ta'ala cipta, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Kita tak boleh memikirkan tentang zat Allah. Macam mana zat Allah Ta'ala itu sebenarnya, wallahu alam, tak tahu. Cuma kalau kita belajar tauhid tentang sifat 20 lah, Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu qidam, mukhalafatu ta'ala bil hawadis, persalahan bagi segala yang baru, kan? Qiyamut Ta'ala bi nafsi, berdiri dengan sendirinya, kan? Wahdaniyat Allah Ta'ala itu esa, kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu mengetahui, hayat, hidup, tak? Sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Ini sifat 20 lah yang wajib kita belajar. Berkenaan zat Allah Ta'ala ni, kita tak tahu macam mana hakikat zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Tiada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan zat Allah Ta'ala, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa saja yang terlintas dalam kepala otak kita ini, Allah Ta'ala itu begini-begini, itu adalah mustahil. Apa yang diwaham pada otak kita ni, Allah Ta'ala ni begini-begini, itu bukan. Itu bukan. Mustahil pencipta sama dengan benda yang dicipta. Rumah dengan tukang buat rumah sama tak? Rumah dengan tukang buat rumah sama tak? Tak sama. Tukang dengan rumah sama tak? Ni tukang, ni rumah. Adakah rumah sama dengan tukang? Tak sama. Kereta dengan buat kereta, sama tak? Tak sama. Begitu juga dengan alam. Alam ini, diri kita ini, makhluk ini takkan sama dengan zat Allah Ta'ala itu. Takkan sama dengan Allah. Aku lain, kata Allah, kamu lain, tak sama. Aku qadim, sedia, kamu ni hadis, benda baru. Qadim wal awalu wal akhiru. Qadim mana sedia, tidak ada awal kepada pencipta Allah dan tidak ada akhirnya. Kita adalah benda baru, ada awal penciptaan kita dan ada perakhiran ciptaan kita. Kita lahir bulan bila, tahun bila kita lahir. Kita mati bila, tahun bila. Nanti akan tahulah sampailah masa dia kita mati. Tak? Setiap hari umur kita ni, walaupun dari segi zahiriat kita nampak umur kita meningkat, tapi sebenarnya hakikatnya kita, umur kita semakin pendek. Umur kita semakin pendek. Dari segi zahiriatnya, kan, kita nampak umur kita tu meningkat. Wah, tahniahlah, kan? Selamat menyambut hari lahir, kan? Tiup lilin 80. Umur dah meningkat, umur 80. Betul tak? Dah jadi orang lama, orang otai, betul tak? Macam tu. Tapi sebenarnya umur kita semakin kurang. Semakin hampir kepada mati, semakin hampir pada kubur. Cuma tak tahu bila lah, bila kita mati tu. Kalau tahu kan senang, Ustaz. Dan setiap manusia itu akan mati di mana tanah ia diciptakan. Di mana tanah diciptakan. Kalau seorang itu dicipta daripada tanah Hindi, maka dia akan mati di Hindi. Kalau dicipta daripada tanah Amerika, dia akan mati di Amerika. Kalau dicipta daripada tanah Korea, dia akan mati di Korea. Maknanya ada sahaja sesuatu perkara menyebabkan dia pergi ke sana. Ada saja sesuatu perkara
yang menyebabkan seorang itu akan dibawa ke sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau kita mati di situ, sebaiknya kita tanam ke situlah. Tapi banyak orang kadang-kadang nak buat balik kampung, Ustaz, dia kata, senang besok nak ziarah, dia kata. Senang besok nak ziarah. Tak? Tapi bila kat kampung pun, kumpul kat kampung pun tak ziarah juga. Kalau ziarah pun kata, ai gayo ziarah. Tak ada nak ziarah setiap hari dah. Tak? Walaupun dia kata, Ustaz, senanglah awak balik kampung ni, jenazah ni tanam kat kampung lah, senang nak ziarah. Tapi tak ada pun ziarah pun. Paling tidak pun setahun sekali gayo ialah ziarah. Itu pun nasib baik ada gayo. Kalau tak ada gayo, memang tak ada nak ziarah. Macam tu kan. Tapi nak buat macam mana, dah permintaan dari keluarga, buatlah balik. Betul tak? Tapi sebaiknya di mana kita mati, di situlah kita ditanam. Itu disebutlah kitab. Kelantan tu, Ustaz. Daripada sini pas. Siapa nama dia? Itu ahli ulama juga ada. Tuan. Di tanah dalam satu. Apa nama dia? Ratu Harudin. Ratu Harudin. Lagi pun tuan, kalau jenazah nak balik pun masalah juga. Kos. Dia akan menyebabkan kos. Lepas tu dengar kata jenazah tu akan diawetkan. Mana segala cecai-cecai itu dia akan dikeluarkan cecai-cecai terdapat badan. Jadi akan menyeksa sebenarnya jenazah tersebut, menyeksa mayat. Sebabnya tak digalakkan dia buat balik. Tapi ada juga orang nak buat balik, macam mana bawa lah balik. Tapi melibatkan kos lah. Kos untuk dibawa balik itu. Apalagi kalau melibatkan kapal terbang, tempat jauh pula. Kemudian melalui prosedur-prosedur tertentu. Ada prosedur dia, ada sopi dia nak bawa balik. Banyaklah benda-benda yang terpaksa diuruskan. Sebagian orang kata tanamlah ke situ. Baik, seterusnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan umatku setiap apa yang dibicarakan dalam hati mereka, selama mana mereka tidak melakukannya atau berkata-kata tentangnya. Sebenarnya ini satu penyakit was-was yang menimpa manusia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya'ti syaitan ahadukum fayaqulu man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, hatta yaqula man khalaqa rabbaka, fa iza balaghahu fal yasta'id billah wal yantahi, hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Maksudnya syaitan mendatangi seorang daripada kamu, lalu dia berkata, man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan demikian? Man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan demikian? Mana benda lah, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan itu gunung ganang dan sebagainya. Syaitan akan bertanya benda itulah. Hatta yaqulu, sehingga syaitan berkata, man khalaqa rabbaka, siapa yang mencipta Tuhan engkau pula? Siapa pula menciptakan Allah? Maknanya syaitan tu nak memasuk ke sesuatu pemikiran yang tak sepatutnya kita fikir. Syaitan nak masukkan satu perasaan was-was dalam diri kita. Kalau bumi, langit ni Allah Ta'ala cipta, habis siapa cipta Allah? Macam itulah ibaratnya. Dia nak mengajak kita sesuatu pemikiran yang tak sepatutnya kita fikir. Sama juga kalau syaitan menghasut kita, contohnya, siapa Allah Ta'ala itu berkuasa, kan? Bukankah Allah Ta'ala itu kudrah berkuasa? Kalau Allah Ta'ala berkuasa, sudah tentu Allah Ta'ala mampu mencipta sekutu bagi Allah, mampu mencipta anak Allah, kan? Kita belajar sifat 20, Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkuasa, semana Allah Ta'ala juga berkuasa untuk mencipta anak Allah. Ini satu pemikiran yang boleh merosakkan pemikiran kita. Dia rosak pemikiran kita. Walaupun di segi zahiriatnya, kita ni nak tunjuk pada Allah Ta'ala itu berkuasa. Tapi berkuasa Allah Ta'ala itu bukan berkuasa mencipta sekutu bagi Allah, kerana Allah Ta'ala itu tunggal.
Allah Ta'ala tunggal. Walaupun Allah Ta'ala itu kudrah berkuasa dan iradah berkehendak, tetapi kudrah dan iradahnya tidak tertakluk pada benda yang mustahil. Tidak tertakluk kepada benda mustahil. Mana benda mustahil yang tak layak pada Allah, tidak ada takluk kudrah kekuasaan Allah Ta'ala pada benda tersebut. Faham kan? Faham? Jadi begitu juga dengan berkenaan dengan siapa yang mencipta Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala itu jadi dengan sendirinya. Tiada siapa yang mencipta Tuhan. Tiada siapa yang mencipta Allah, kerana Allah Ta'ala itu jadi sendirinya. Dan hakikatnya Allah Ta'ala itu yang mencipta, bukan Allah Ta'ala kena cipta. Dan dalam Quran pun sebut lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. So maknanya dia tidak ada ibu, dia tidak ada ayah. Tak ada ibu dan tidak ayah, dan tidak ada pencipta. La yahtaju ila mahalin wala mukhassasin. Dia tidak berhajat kepada pencipta, kerana dia jadi dengan sendirinya. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat qadim, sedia. Mana sedia, tidak ada awal kepada Allah Ta'ala dan tidak ada perakhiran pada ciptaan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian justru setiap Muslim yang ditimpa waswas sehingga memikirkan perkara tersebut, seperti ini wajib berusaha membuang segala keraguan sedaya mungkin. Jadi kalau seandainya kita terlintas dan kepala otak kita, Allah Ta'ala ni mungkin macam angin, Allah Ta'ala ni mungkin macam awan ke, macam angin ke, macam apa benda lah, macam cahaya dan sebagainya. Hakikatnya Allah Ta'ala tu bukan begitu. Kerana cahaya adalah benda yang dicipta, benda baru. Jadi Allah Ta'ala tu bukan seperti cahaya, bukan seperti benda baru. Antara pendekatan yang boleh menjauhkan kita daripada penyakit waswas adalah seperti yang diajar oleh ulama berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Contohnya kita membaca isti'azah. Apa maksud isti'azah? Memohon minta berlindung. Seperti kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Ataupun menyebut sebanyak 3 kali, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zahir dan batin, dan dianya setiap sesuatu tu maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim, dianya di atas sesuatu tu maha mengetahui. Inilah sifat yang ada kepada Allah Ta'ala. Wal awalu, dia yang awal. Maksud awal itu tidak ada awal pada penciptaan Allah. Wal akhiri, dia akhir. Maksudnya tidak ada akhir pada penciptaan Allah, tidak ada akhir dia. Wal zahiru, yang zahir, dia tahu benda yang zahir, benda itu sembunyi. Wal batin, benda yang zahir Allah Ta'ala tahu. Wal batin, benda itu sembunyi, semua dia tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Ta'ala tu dengan setiap sesuatu tu alim, maha mengetahui. Maha mengetahui. Kita manusia mengetahui juga, mengetahui. Kita mengetahui, tetapi manusia ini mengetahui terbatas. Tak semua benda kita tahu. Benda tersembunyi terjadian, kita tak tahu. Benda yang berada di balik tembok, kita tahu ke? Benda-benda itu tak tahu, kan? Kecuali adalah macam CCTV ke kamera, kan? Ada kamera, nampak lah ada orang balik tembok. Selagi mana tak ada kamera, tak ada apa-apa alat, kita tak tahu apa yang berlaku di balik tembok, apa yang berlaku di balik bukit, ada berlaku di balik laut, apa yang berlaku dalam dasar laut, kita tak tahu. Betul tak? Mana ilmu kita ni terbatas. Ilmu kita terbatas. Dan zaman sekarang ni pula banyak pula tuan-tuan, macam wabak-wabak ni kan, benda-benda baru kan, yang tak pernah berlaku dulu kan. Hatta tuan-tuan, hatta doktor pun mati. Tak? Ni penyakit yang baru kan. Penyakit COVID ni, penyakit corona kan. Dah apa ramai yang mati dah. Dah 2,000 orang mati dah. Sekarang ni orang macam orang bukan Islam ni, dia dah takut dah nak makan. Macam binatang-binatang liar ni dah takut dah.
kelawar apa benda, dia pun tak berani nak makan dah. Fobia dia kan, takut akan kena pada dia penyakit. Itu. Jadi Allah Ta'ala ni dia boleh hantar penyakit ni dengan pelbagai bentuk. Walillahi jududus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala tu tentera di langit dan bumi. Allah Ta'ala semua tentera dia banyak. Angin tentera Allah, bumi tentera dia, kan? Nyamuk-nyamuk, kutu-kutu semua tentera Allah. Nyamuk-nyamuk, kutu-kutu ni dah pernah berlaku dah pada zaman Nabi Musa AS. Kutu-kutu, mana kaum Kipti ni telah diserang dengan kutu-kutu, belalang, katak-katak kan menyerang mereka. Air yang diminum menjadi darah, kan? Air minum menjadi darah. Itu pada zaman Nabi Musa AS. Di mana kaum Kipti ini dia perlu pada Firaun. Mereka ni buat kezaliman kepada kaum Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala serang, hantar mereka kutu-kutu, kata-kata, kan? Mana dalam puyuk kata, kan? Nak tidur pun penuh dengan kata-kata, kan? Itulah akibat daripada mereka melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi doktor pun mati. Dah ada orang dah doktor kan. Doktor yang jumpa penyakit tu pun dah mati dah, kan? Yang orang kata ada satu doktor tu yang dia jadi pengarah hospital yang terdapat di Hubei ke di Wuhan. Doktor tu pun dah mati dah, tak boleh elak, kan? Jadi doktor pun tak terkecuali daripada mati. Kadang ada ya doktor tu beritahu, ini kau ni umur kau ni 3 hari mati gini. Berdasarkan pada pengamatan saya, kamu ada masa dalam 3 hari lagi. Lepas ni kamu akan mati. Tengok-tengok pesakit tak mati. Yang mati doktor yang sakit. Doktor tadi yang mati. Lepas tak? Jadi semua tak terlepas daripada mati. Walaupun doktor. Kemudian membaca. Selain daripada itu, kita perlu menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang berfaedah dan cuba memikirkan tentang makhluk-makhluk dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini lebih beri faedah kepadanya dan menepati apa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita digalakkan memikir tentang kejadian alam ini, kenapa begini sebagainya, kan? Kenapa berlaku jika bumi, kenapa berlakunya kata rebut taupan, kenapa berlakunya kata air ni, kenapa air itu kenapa daripada atas turun ke bawah, itu semua kena fikirlah. Binatang-binatang kan, tengok binatang yang kecil biasa dimakan oleh binatang besar. Binatang besar akan dimakan oleh binatang lebih besar. Binatang lebih besar akan dimakan oleh binatang lebih besar. Binatang lebih besar akan dimakan oleh makan yang lebih besar. Akhirnya binatang yang lebih besar tu pun mati, dimakan oleh binatang kecil tadi. Dimakan oleh binatang kecil tadi. Mana kecil meniti, akhirnya binatang besar tu akhirnya tewas, dimakan oleh binatang yang kecil. Jadi kita jangan anggap remeh binatang kecil. Ada orang anggap, kau kecil je, kau besar mana kecil, aku pijak kau dah mampus. Nampak tak? Tapi binatang kecil kadang biasa jumlahnya lagi ramai, lagi berpuluh ribu berbanding binatang besar. Semut, tengok binatang-binatang kecil semut, kan? Bilangan semut kan dia kecil tapi banyak jumlah dia sangat besar. Sekali dia buangnya habis mampus binatang besar. Betul tak? Dia binatang kecil ni ramai, berpuluh juta banyaknya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian soalan 40. Apabila membaca terjemahan Quran, saya mendapati ada ayat-ayat menyebutkan tentang Allah Ta'ala bersifat punya tangan, Allah Ta'ala ada mata dan sebagainya. Bagaimana ulama mentafsirkan maksud ayat ini? Bagaimanakah penjelasan kita sebenarnya masalah ini? Jawapannya, ayat tersebut, kan, ayat-ayat tersebut disebut sebagai ayat-ayat sifat. Ia termasuk dalam ayat-ayat mutasyabih seperti ayat Allah Ta'ala Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Allah mana Ar-Rahman bersemayam di atas arash. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Ta'ala.
Dan firman Allah Ta'ala, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala bertangan, Allah Ta'ala bermuka, berwajah, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Okay. Ini semua adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran ada dua. Dalam Al-Quran ada dua ayat. Satu ayat muhkamat, yang satu lagi ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ayat terang dan jelas makna. Ayat mutasyabihat ni ayat tak jelas maknanya. Terkeliru kita. Allah Ta'ala bertangan, macam keliru lah. Allah Ta'ala bermuka, kan? Macam makhluk lah bermuka. Ini ayat mutasyabihat lah. Ayat-ayat yang kesamaran makna dia. Ada pula ulama yang menyatakan bahawa dalam Quran ni ada tujuh kumpulan ayat. Pertama ayat perintah, amar. Yang kedua ayat nahi, tegahan. Yang keempat, yang ketiga ayat berkenaan halal. Yang ketiga, yang keempat ayat berkenaan haram. Yang kelima ayat muhkamat. Yang keenam ayat mutasyabihat. Dan yang ketujuh ayat-ayat permisalan. Ayat-ayat perbandingan, ayat permisalan. Mana ada 7 kumpulan ayat lah, kata sebagian ulama. Ada ulama kata dua je, ayat yang mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ayat yang kesamaran maknanya, dan kedua ayat yang terang makna. Jadi berkenaan ayat mutasyabihat ini terdapat dua pendekatan ulama dalam menjelaskan ayat sifat. Pertama disebut sebagai mazhab ulama salaf. Yang kedua mazhab ulama khalaf. Salaf ni 300 tahun selepas daripada kewafatan tabi'in. Selepas daripada kewafatan para sahabat 300 tahun. Kemudian 300 tahun kemudian, ni namanya ulama khalaf, ulama yang kemudian. Okey. Jadi mazhab khalaf mentakwil ayat-ayat tersebut dengan makna yang lain. Misalnya tangan ditakwilkan, dipalingkan kepada makna kekuasaan Allah. Mereka mentakwilkan daripada makna zahir kepada makna lain kerana bimbang termasuk dalam menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Mazhab ulama salaf pula berpegang bahawa kita wajib beriman dengan setiap nama dan sifat Allah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tanpa memikirkan kafiatnya dan tidak serupa dengan makhluk. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zat Allah, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Semaknanya ada dua kumpulan ulama lah berkenaan ayat-ayat begini. Kan ulama khalaf mentakwilkan dengan makna yang sesuai yang layak bagi Allah. Ulama salaf tidak mentakwilkan, mana tidak mentafsirkan ayat itu. Mana serahlah kepada Allah Ta'ala apakah makna tangan itu, apakah makna bersemayam itu, apakah makna muka itu. Serah pada Allah Ta'ala je tahu apakah makna sebenarnya. Sedangkan ulama khalaf tadi meletakkan makna, tetapi makna yang layak kepada Allah. Contohnya kekuasaan Allah, kan? Allah Ta'ala, zat Allah, kan? Zat Allah Ta'ala dan sebagainya. Okey. Kemudian soalan 41. Cukup sekadar tu perbincangan kita pada pagi ini. Habis selesai. Dua soalan itu insya-Allah datang sambung lagi. Okey, kalau ada soalan nak diajukan ada tak? Persoalan dia. Soalan saya, dua tu susah. Nego ikut sunnah Nabi kita dia. Nego ni ikut sunnah Nabi. Berniaga. Okey. Dulu dia susah. Kita berniaga lah ikut sunnah Nabi. Memang Nabi tapi dia beri kurus tak? Memang tadi. Apa jadi kaya raya berkat rasa tu. Tapi ikut sunnah Nabi je dah. Nego ni. Tapi dalam nego dia kaya raya lah. Hasil penipuan tu tak timbang ni. Kalau orang kapi pun, kalau orang kapi pun niaga sunnah Nabi juga. Orang kita ni orang kapi tak. Yalah, maknanya dia berniaga tu satu niat yang baiklah, satu pekerjaan yang baik. Pada kata mendapati kepada sunnah Nabi. Mana Nabi suruh kita berniaga. Mana 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Tetapi mana-mana perniagaan maka yang ada unsur gharar,
unsur waral, kan ketidakjelasan, unsur khianat, kan, unsur kata penipuan. Ini tidak diterima Islam. Islam tak terima, umat Allah pun tak terimalah. Dan besok akan menerima balasan azab sesara sesaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil itu tak apa dah. Hasilnya haramlah, mana haramlah. Kan, dah benda tipu, haramlah kita ambil hasil tu. Kayu mewah. Macam tu. Kullu, Nabi kata kullu lahmin nabata minal haram panaru aulabih. Panar aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka lah lebih aula bagi dia. Api neraka lebih layak bagi dia. Setiap daging yang tumbuh pada haram. Macam mana? Dah ada unsur penipuan, haramlah kita makan benda tu. Hasil makan benda haram kan. So macam mana kalau orang tu contoh dah sedar dah, dulu dia menipu banyak, tapi kemudian akhir kemudian dia sedar, ni salah aku tu macam ni. Jadi minta halal balik lah. Minta halal, carilah orang yang dia dizalimkan tu, minta halal balik. Satu Malaysia. Kalau Malaysia parah tu. Kalau seandainya dia tak mampu nak buat macam tu, kan, banyakkan bersedekah. Banyakkan sedekah. Jumpa orang fakir miskin sedekah, jumpa masjid surau sedekah, kan. Mudah-mudahan Allah Taala menerimalah taubat yang dibuat tadi. Kalau dia menipu tu balik rumah timbang kurang 5 dirham. Boleh kain kurang sejongkar. Okey. Pada diri sendiri. Yalah. Pergi di Kuala macam kita pergi apa. Yalah, dalam pengalaman dia kan. Kebanyakan itulah cerita dia. 2 meter setengah satu baju. Dia sampai rumah tak sampai 2 meter setengah. Tak sampai. Kurang jongkar. Penipuan lah tu. Bila nak buka asyik tak bagi. Nak tukar tak boleh. Tak boleh. Penipuan lah tu. Bila balik rumah sampai rumah timbang korang tu kurang 2-50 orang. Orang lah. Ya ini cerita lah kan. Abang timbang ke? Timbang. Ada pada rumah tu kan. Itulah. Dah mengalami itu cerita. Kadang dia punya mesin tu lah, jarum tu. Mesin dalam tu dia adjust. Kita tak kerti nak adjust je. Tu sebabnya dia setahun sekali ke apa? Setahun sekali ke kena hantar dekat ni. Ada kan? Mana untuk ni dia akan cek balik mesin tu betul ke tak betul. Ataupun contohnya KDNKK ni dia kena selalu memantau, tengok kan kedai tu kan betul tak mesin ni betul tak. Ini betul-betul okey. Tu masalah tu. Jadi tak payah kita ikut tengok tak ini kita. Dia masalah attitude bukan dia masalah dia tak boleh niaga. Niagalah tapi attitude Sikap dia. Dia dah habit dia. boleh niaga cara duduk kaya. Tapi dia nak cepat kaya. Jadi dia lah tu masalah, yang bukan masalah dia niaga salah. Jadi dia dapat dua lah. Satu dapat cepat kita. Kan? Betul. Kena berdoa. Betul. Kalau kita buat saya pilih yang kawan. Betul. Buat aduan lah. Aduan. Sekarang ni senangnya pergi pada my aduan. Sekarang ni guna internet je. Sekejap dah sampai pada bengkel. Jadi akan datang buat sebuah kan, tengok betul tak betul. Kan kita diam je. Dia elok tu betul. Kalau saya smart tu. Kalau saya smart Yalah, kalau kita diam kan kita syubhat lah. Kita beritahu pun yang datang pun yang check pun betul tak tidak. Dia kata settle. Belum lah, tapi baru lah. Pasal datang tu dia adjust tadi. Kalau dia tahu memang dia adjust lah. Dia tahu orang nak datang, nak serbu, memang dia adjust sesiap. Dia tak boleh beritahu dah. Masalahnya kerana ada orang beritahu. Itu yang masalah tu. Sekarang ni kemudahan internet ke sana. Itulah orang gunakan. Memang dia jual baik mati. Memang senang-senang ini dah betul kita. Macam pakai balai punya. Memang lebih mahal. Memang naik apa tu?
dah berjumpa tu, bini dia keputusan tu. Habis. Tu. Kita tengok. Mana tak ada keberkatan lah. Ada. Yes. Keberkatan yang penting. Walaupun kadang untung tak banyak, kan? Yang penting berkat. Cuma kita lain kawan baik. Orang berniaga, mana yang tak nak untung, semua nak untung. Betul tak? Semua nak untung dalam perniagaan. Mama. Tapi jangan melampau sangat lah. Dan gimana? Itu. Asal kita. Kita agak ini dia. Ha. Memang dia kaya. Mama dia. Dia tengoklah buat dia. Dia ada dia. Okey dah. Kita tutup Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana katanya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma jan hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa inna minkum. Auto maklumat semua jemaah nak ambil balik dulu itu ya. Saya jangan. Satu rumah. Sampai pukul 3 petang lebih suruh. Ada peduli rumah